الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam mahabbah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun sudi menerima undangan kita pada pagi ini untuk membimbing bacaan Yasin, doa serta tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gubernur Iman yang dirahmati, yang dikasihi seluruh pecinta ilmu muslimin muslimat yang saban hari bersama kita untuk mengimarahkan kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan, melapangkan hati kita, meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi yang penuh barakah ini Allah limpahkan rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di taman ilmu pada pagi ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Kita terus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkan. Syafakallah syifaan ajilan untuk Wan Aisyah anda. Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syair bin Katmin, Maimunah Mohon Hashim, Awadahnia Muhammad Aziz, Nur Asikin Lajis Elias Aziz, Latifah Hussein, Zahra Hussein, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Roslinda Abdul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Naslina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jaruhaizah Haji Ahmad, Sofyan bin Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Anisah binti Hashim, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zahara Muhammad sekeluarga, Munawwarah binti Abdul Sabihi, Yati Sharifah binti Zain, Siti Rahimah binti Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghaffar, Tengku Rozila binti Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mokhtar, Hamudah Hasan, Muhammad Zarid Idlan bin Abdul Nasir, Mahani Arsyad, Hajjah Halus bin Husin, Rashidah Nur Muhammad Hanifah, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nolia binti Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din,
Rahaya Kamarudin. Dan juga pada pagi ini kita turut mendoakan pada Puan Satinah Sanip dari Singapura yang mohon kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau menjalani ujian MRI untuk tulang belakang beliau dan juga seluruh nama-nama yang kita pamerkan sebanyak 205 orang. Mudah-mudahan Allah berikan syifa juga kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini. Sekiranya kita juga diuji dengan masalah kesihatan dan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita dengan izinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi ini juga kita turut mendoakan kepada adik Elia Atikah binti Ibrahim yang akan melanjutkan pelajaran ke University Warwick UK dan berangkat pada awal pagi esok. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan beliau untuk menuntut ilmu dan cemerlang dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Elin Aminin untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dengan segala sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Salam Rabiul Awal. Salam Rabiul Awal, salam ceria, pagi yang berbahagia insya-Allah. Mudah-mudahan sendi-sendi kita diberikan kuat oleh Allah, hati kita diberikan tenang oleh Allah, jiwa kita diberikan kegembiraan oleh Allah, murah rezeki, panjang umur dengan keberkatannya, dapat berbakti, dapat santuni ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita dengan baik, memberikan kemaafan kepada sesiapa saja yang mungkin mengguris hati kita kerana kita tidak tahu apakah terguris kita itu adalah benar dan betul sepatutnya yang membolehkan kita merasa begitu. Kita lapangkan hati kita, ingat semula orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan kita niat dalam hati semoga Allah berikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada mereka. Kita doakan juga kepada kepada Allah agar orang-orang yang pernah memberikan pertolongan kepada kita, semoga dia selalu mendapat pertolongan Allah. Dan kita doakan juga kepada mereka yang doakan juga untuk mereka yang sedang diuji dengan urusan ataupun ujian kesihatan. Semoga mereka tabah, kenang mereka. Bayangkan wajah mereka yang kita kenal tu. Mudah-mudahan mereka itu diberikan kesembuhan oleh Allah, ketabahan, kekuatan iman, diberikan kecekalan dalam menghadapi ujian tersebut sebagai hamba Allah. Dan kita zahirkan, sebut banyak kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terutama ahyana ba'dama amatana, kerana dia telah menghidupkan kita setelah malam tadi mematikan kita dengan nikmat tidur. Tidur ni satu nikmat dari Allah. Kalau seseorang itu terkena dengan ujian tidak boleh tidur, maka dia akan tahu bahawa sebenarnya tidur tu sangat nikmat. Maknanya menghilangkan beban kita, menyegarkan tubuh badan kita, menjadikan kepala kita tak pening, dengan sebab nikmat tidur. Dan nikmat tidur tu yang berikan Allah kepada kita. Dia bukan semula jadi. Dia bukan terjadi sendirinya. Tetapi dengan maksud Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk tidur. Dan kemudian Alhamdulillah dengan nikmat tidur tu pagi ni kita segar. Pagi ni kita cergas, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahualam, mudah-mudahan semuanya dah mandi. Allahu Akbar. Tak tahu ni dah mandi belum mandi ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Sudah Ustaz. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Syukur. Dah mandi, dah siap-siap nak membaca Al-Quranul Karim ni. Di berkah pada pagi hari ini insya-Allah. Semoga Allah terima amalan kita. Saya terlintas dalam
kepala saya, dulu ada satu pantun, Gunung Daik bercabang 3. Bila sebut tentang gunung ni, teringat uh, Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi yang membina dinding sekatan di antara dua gunung untuk menyekat kemaraan yang disebut sebagai kaum Ya'juj dan Ma'juj itu. Cuma pagi ni bila sebut tentang gunung ni, saya nak tanya, dalam banyak-banyak gunung, gunung apa yang kerja dia berehat? Gunung apa? Gunung Daik ke? Gunung Kinabalu ke? Gunung apa yang gunung apa yang kerja dia berehat? Gunung Tahan. Gunung Tahan. Gunung Tahan kat mana? Gunung Everest. Alamak, dapat Everest. jawab juga. Gunung Everest. Dapat juga jawab. Baru nak tanya. Baru nak buat ulasan. Allahu Akbar. Tak sempat mengulas. Oh, betul lah Everest. Wow, very good. Alhamdulillah. Tahniah. JNM menang lagi. Banyak-banyak gunung apa yang kaya? Gunung apa yang kaya? Gunung apa kaya? Ini siapa yang bagi teka-teki ni? Lupa Mount pula. Richmond. Mount Richmond. Masya Allah. Wow, very good. Ini rupanya banyak bekalan Allahu Akbar. Baiklah, saya rasa saya kena mengisytiharkan mengundur diri daripada dunia teka-teki sebab saya tengok masing-masing semua mempunyai kemampuan yang luar biasa ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita niat pagi ni lillahi ta'ala, semoga kita ikhlas, semoga saya juga dijaga keikhlasan hatinya lillahi ta'ala. Entahlah, tak tahulah macam mana kita ni, hati kita ni betul-betul tak lillahi ta'ala. Dan kita usahakan supaya dalam kita baca Yasin secara program begini, ada satu usaha yang perlu kita buat ialah, kalau di luar program kita baca ke tidak? Kalau kita baca Quran dalam program ni, dulu saya pernah diingatkan, contoh ada sebahagian golongan ketika diceritakan tentang membaca tahlil yang tersusun itu, ataupun dengan maksud lain di dalamnya ada kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebahagian kumpulan dia menganggap bahawa membaca tahlil dengan susunan ada ayat-ayat yang lain tu mereka anggap sebagai salah, berdosa, ataupun dengan kata lain bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu tak betul dan tak bagus. Kalau tak betul, kadang-kadang boleh jadi benda itu biasa saja, tapi ini tak betul dan memang tak bagus, pendapat yang macam tu. Tetapi ada satu lagi keadaan yang mana kita kena jadi muhasabah juga di kalangan orang-orang yang suka ataupun menyokong kepada bacaan tahlil ini. Apakah kita hanya baca tahlil itu ketika ada majlis saja, ketika dijemput saja, jika ada program saja? Itu pun jadi muhasabah yang baik pada kita. Jadi menyalahkan pun tak boleh, hanya membaca dalam majlis rasmi, majlis tertentu, majlis formal saja baru kita baca pun tak boleh. Jadi kita kena ambil jalan tengah, iaitu perkara tersebut perkara yang baik, dia mesti jadi amalan kita selalu, hanya saja kalau dimajliskan, diprogramkan, kerana kita nakkan perkumpulan, perhimpunan orang-orang yang mengingati Allah, maka dia sangatlah baik. Tapi janganlah sampai kepada hanya kerana ada majlis baru kita baca. Rugilah kita begitu, seolah-olah kita ni baca bila di hadapan orang saja, atau kita hanya baca ketika disusunkan sebagai satu program yang tertentu sahaja. Jadi kita pun tak nak macam tu. Jadi kita baca Yasin ni bagus pada awal pagi. Tapi kan kita pun tahu tidak semestinya Yasin. Dan pada masa yang sama kita tahu bahawa selain daripada surah yang kita baca ni, insya-Allah di luar waktu yang ini, maknanya di luar daripada waktu yang JNI susunkan, insya-Allah akan ada juga ruang waktu yang kita baca juga Al-Quran, baca juga zikrullah. Pada masa yang sama, kita gunakan, manfaatkan JNI ini sebagai platform kesepakatan, sebagai platform perkongsian dan sebagainya.
Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita. Kita yang mustahak nak minta Allah terima amalan kita, dan kalau amalan kita nak dikira baik, dikira cukup, dikira sempurna, itu mungkin sangat jauh lagi lah. Tapi kalau Allah terima seadanya, semampunya, seikhlasnya hati kita, mudah-mudahan doa-doa kita juga mustajab. Itu tadi yang nak belajar di mana, di Warwick di Warwick UK. Mudah-mudahan dapat sembuh belajar kat Satiniah tadi. Pagi ni nak kata, pagi ni ke dalam masa terdekat nak muat MRI. Mudah-mudahan urusannya Pukul 4:30 petang, Ustaz. petang. Baik-baik. Mudah-mudahan urusannya lancar. Mudah-mudahan segala proses ataupun kita sebut step rawatan yang perlu dilalui dapat berjalan dengan lancar lah dan sempurna, serta capai dia punya apa matlamat dan juga tujuannya. Dan kita doa dengan mudah-mudahan dengan keberkatan bacaan surah Yasin, masing-masing di rumah masing-masing pun dalam hati tu doakan anak-anak kita. Anak-anak kita tu kita baca Yasin, berkah. Kita ni seorang ibu, seorang ayah, memang kita pendosa, tapi ada satu doa yang kuat untuk dari seorang ibu, seorang ayah untuk anak-anak mereka. Saya juga tak tahu keadaan anak saya besok macam mana. Zaman dia, pergaulan dia, percampuran dia, pendedahan dia, apa yang dia jumpa, bagaimana bentuk duniawi yang dia akan hadapi di masa hadapan ataupun di masa sekarang ni. Maka pengharapan, kita memang ada usaha, tapi kan kita tak bergantung kepada usaha kita. Kita memang berdoa, beramal, tapi kan kita tak bergantung kepada amalan kita. Kita berusaha nak jaga mereka, nak didik, nak sampaikan, itu kerana kewajipan kita. Dan kita melaksanakan tu perintah Allah. Dan pada masa yang sama juga, pengharapan kita mesti kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jagakan mereka. Kita ada anak-anak kita, menantu kita, yang mungkin kita tengok baik dari satu sudut, tapi dari satu sudut yang lain, kita tak nak mereka hanya kejar dunia semata-mata. Sebab kalau dia baik tapi hanya dari sudut duniawi juga, merugikan dia nanti. Merugikan dia. Kita nak dia bangunkan diri dia dari sudut keperluan akhirat yang lebih utama. Duniawi mereka lalui sejujur yang baik, sebaik yang baik, semolek yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah berkah kehidupan mereka. Jadi niat kita begitu. Mudah-mudahan insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang melaksanakan pergantian siang dan malam, Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkah waktu duha, berkah majlis ilmu, dengan berkah surah Yasin, berikanlah keafiatan, kesembuhan kepada mereka yang kami doakan. Mereka ditimpa dengan ujian-ujian kesihatan. Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah, tambahkanlah hati mereka ya Allah, tenangkanlah jiwa mereka ya Allah, tinggikanlah iman dan takwa mereka ya Allah, permudahkanlah urusan ibadah mereka ya Allah. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengetahui tentang ihwal kesihatan mereka ya Allah, agar mereka dapat memberikan khidmat kepada orang-orang yang sakit ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, kurniakan kami umur yang bermanfaat, anugerahkan kepada kami kesempatan-kesempatan yang baik, mudah-mudahan dengannya kami dapat menambah amal soleh. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah peluang hidup yang kau berikan ini sebagai peluang pertambahan amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan nanti kematian kami juga adalah penamat, penghenti kepada segala kemungkinan-kemungkinan kejahatan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya kali. Alhamdulillah. Kabare waras, agak garibah, mari cik. Walas. Good morning. How do you do? Fine, thank you. Very good today. Good morning. This morning how's your morning? Thank you. Mudah-mudahan semuanya ceria, semangat. Very good morning. Terima kasih Ustaz. Very good morning. Alhamdulillah, bagus. Susan. Ya, baru Amin, nampak terima apa semangat. Semangat, ceria hati kita berkobar-kobar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat diaminkan. Amin. Terima kasih oleh semua. Terima kasih doanya. Terima kasih Yasin untuk anak-anak saudara saya yang akan ke UK pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urusannya lancar, jadi anak yang baik mudah-mudahan kat sana. Amin. Terima kasih Ustaz. Syukur kita tak mampu memantau mereka, menjaga mereka. Anak-anak saya pun sama. Kita tak ada keupayaan, tapi kita tahu Allah beri amanah. Macam mana keselamatan dia. Dia bukan keselamatan fizikal semata-mata, tapi ya, keselamatan fizikal penting, sangat penting, kerana dia adalah keamanan. Nikmat aman, nikmat sejahtera, nikmat lancar tu sangat besar nikmat itu. Tapi ada nikmat yang besar lagi, nikmat iman, nikmat taqwa. Macam mana dia jaga iman dia, akhlak dia. Macam mana dia jaga fokus dan tujuan matlamat dia, supaya Allah kuatkan, teguhkan hati dia dengan tujuan yang baik sebagaimana yang dia mula-mula bertujuan. Kita doakanlah mudah-mudahan sambil beri nasihat, panduan, bimbingan, pesanan dan sebagainya. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Sama, Alhamdulillah. Hari ni kita nak tengok sedikit siapa yang ada mushaf oleh kerana sempena Rabiul Awal ni. Dan saya nak tanya sikit, yang lain dah dapat? Dah dapat belum? Sudah mendapatkan yang hikam jawi tu ke? Boleh ya? Boleh? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dalam Ustaz. proses Ustaz, Belum dalam proses. dalam proses. Okey, Dah, okey. dah order, belum Dah dapat order lagi. dalam proses. Okey, baik. Mungkin dalam 1-2 hari ke hadapan sampai tu agaknya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, cantik. Kalau maknanya dah dalam proses tu, okey lah tu. Tinggal tunggu waktu yang sesuai. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran tu dan dapat bukunya. Dan sementara itu, sebelum kita pergi kepada permulaan Al-Hikam kita pada minggu berikut, hari Isnin insya-Allah, kita nak tengok sedikit mushaf kita di muka surat 170 bersempena dengan Maulidur Rasul, bersempena dengan Rabiul Awal. Kita nak cerita sedikit berkenaan Rasulullah, yang mana dulu kisah daripada ayat ni, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi di Madinah kan ada orang Yahudi kan. Jadi mereka datang kepada Nabi untuk mendakwa bahawa kami pun dah ada Taurat. Jadi kalau kami ikut kitab Taurat, maknanya kami pun kira beriman juga. Kami pun beriman juga. Jadi Rasulullah, tugas Nabi ialah menerangkan kepada mereka ialah maksud beriman dengan Nabi yang dikira betul ialah apabila dia beriman dengan Nabi yang diutuskan kepada kaumnya di zaman itu. Yang tu betul. Maknanya orang Yahudi tu dia ada di Madinah atau dia datang di Madinah dengan mendakwa bahawa kami pun ada kitab. Kami pun ada Nabi juga dan kami pun ikut juga. Kalau kami ikut, ya sudahlah. Jadi seolah-olah macam tu pandangan mereka. Tapi ayat Al-Quran ni yang kita nak baca ni, 157 ni, menjelaskan bahawa tentang keimanan orang-orang Yahudi, ataupun kita sebut Bani Israel lah. Kalau Yahudi ni, kalau dalam Quran, kebanyakannya merujuk kepada agama. Kalau Bani Israel ni dalam Quran, kebanyakannya dia merujuk ataupun maknanya dia lebih nak menyentuh tentang aspek bangsa. Contoh, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan reda kepada kamu. Biasanya kat situ maknanya agama, maknanya beragama Yahudi. Tapi kalau disebut wahai Bani Israel, kenapa kamu gini wahai Bani, biasanya kat situ dia nak merujuk kepada keturunan bangsa. Walaupun Yahudi itu daripada nama orang juga, keturunan juga, Yahuda ataupun Yahud, iaitu anak salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi dalam Quran cara dia membezakan tu, Yahudi tu lebih kepada apa? Agama. Jadi mereka ni mendakwa bahawa mereka tu dah beriman lah, apa masalah dia? Kalau kata iman, kami percaya, kami pun beriman. Kalau kata beriman kepada kitab, kami pun ada kitab juga, Taurat. Kalau kata kitab kamu tu daripada seorang Nabi, kami punya Taurat pun daripada seorang Nabi juga. Jadi dia anggap benda tu dah selesai dengan cara begitu. Kan sebenarnya tak tepat. Sebab dengan perutusan Nabi Muhammad SAW bermakna siapa-siapa yang hidup bermula daripada zaman perutusan Nabi itu sampai kepada hari kiamat, dia kena hanya mengikut satu orang saja. Yang mana mengikut satu orang yang diutuskan terakhir ini sama makna yang sebenar mengikut Nabi Musa. Sama makna yang sebenar mengikut Nabi Isa. Maknanya kalau tak ikut Rasulullah, sebenarnya dia dah tak dikira mengikut Nabi Musa. Senang cerita, Nabi Musa tu pesan supaya ikutlah nanti Nabi di akhir zaman. Nabi Isa pun dah pesan nanti akan diutuskan seorang Rasul yang namanya Ahmad di akhir zaman. Jadi sudah diberitahu. Jadi siapakah yang dimaksudkan betul-betul benar pegangan agama mereka? Okey, kita nak tengok pada ayat 157 diberikan penjelasan. Ini ada kaitan sikit nanti dengan apa? Ayat di hujung tu berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat di sini. Walladzina hum biayatina yu'minun. Allah Taala berfirman, hujung tu kita ambil sikit, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang yu'minun, beriman. Siapa yang dikatakan betul-betul beriman dengan iman yang sebenar? Iaitu, satu, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi.
Iaitu orang-orang yang ikut. Jadi syaratnya dia kena ikut. Ikut siapa? Ikut Rasul ini, Nabi ini yang sifatnya ummi. Ummi maknanya apa? Yang kalau istilah kita buta huruf. Membaca. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Kenapa ditekankan perkara tersebut untuk Nabi? Dia punya identiti dia kenapa ditekankan? Sebab identiti yang ummi itu kepada Nabi, dia bukan identiti yang buruk, tapi dia identiti yang special. Kalau orang selain daripada Nabi, kita kata kita memperkenalkan dia kepada khalayak dengan nama, dengan catatan dia adalah buta huruf, maka kita kata itu sebagai satu identiti yang kurang manis untuk dia. Contoh, saya perkenalkan. Baik tuan-tuan, juara dalam pertandingan bola sepak pada petang ini ialah juara pertandingan pimpang pada petang ini ialah ni dia, si buta huruf. Si buta huruf. Kenapa awak cakap dia buta huruf? Buat apa nak cakap? Ceritalah kehebatan dia. Kenapa cerita kekurangan dia? Nak mengisytiharkan kehebatan seseorang, disebut pula ciri kekurangan seseorang. Tak kenalah. Tapi buta huruf untuk orang lain kekurangan. Tapi ummi buta huruf kepada Nabi itu bukan kekurangan. Itu nama dia keunikan, kelebihan, special, anugerah, kelainan. Kenapa? Sebab nak membuktikan bahawa apa yang diterima oleh Rasulullah itu bukan hasil pembelajaran, bukan hasil pembacaan, bukan hasil kajian, bukan hasil daripada perguruan. Nabi tak ada guru, Nabi tak ada buku, Nabi tak ada universiti, Nabi tak ada sekolah, Nabi tak pergi tadika, tak ada. Penulisan ke apa semua Nabi tak ada terlibat sepanjang hidup. Tiba-tiba Rasulullah mendapat sesuatu yang mengejut-ngejutkan orang Arab dan mengejut-ngejutkan bangsa Yahudi. Jadi di-highlightkan betapa specialnya dia dalam keadaan dia itu tidak melalui proses persekolahan dan pendidikan berguru, tetapi Allah berikan dia satu anugerah yang mana dia mesti diambil dan wajib sebagai orang yang mengajar kita, menyampaikan dan menjadi guru kepada generasi bermula daripada generasi sahabat yang ada. Nak cerita special tu, highlight. Iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, utusan ini, Nabi ini yang ummi. Sampai 3 kali disebut tu, 3-3 tu Rasulullah maksudnya. Dia tak sebut, dan mereka yang mengikuti Rasul. Rasul satu sudut. Mengikuti Nabi satu sudut. Mengikuti yang buta huruf ini. Orang Arab, kalau ada tambah depan al tu, maknanya dia spesifik, khusus. Orang buta huruf ini, Nabi ini, Rasul ini. Kira-kira kalau dalam bahasa Inggeris tu dia alif lam ni dia macam the lah. T-H-E, the man. Ataupun merujuk kepada lelaki ini. Rasul ini, Nabi ini. Baik. Nabi yang buta huruf ini, ditegaskan lagi kepada orang Yahudi. Allazi yajidunahu, iaitu dia adalah orang yang mereka telah pun mendapati diri Nabi ini maktuban indahum. Sebenarnya nama Nabi Muhammad telah pun tertulis di sisi mereka. Telah pun tertulis nama Nabi Muhammad. Jadi apa yang nak peliknya nak ikut Nabi akhir zaman ni? Dan kenapa kamu mengaku bahawa kamu mengikut Nabi Musa, tetapi ketika tertulis nama Nabi Muhammad di sisi kamu, kamu tidak menyatakan kebenaran tersebut. Ni kepada Yahudi lah. Jadi mula-mula ayat ni je orang Yahudi kira, kalau orang cakap apa sekarang, bahasa sekarang apa, koyak. Koyak. Orang suka cakap koyak. Koyak tu maksudnya apa? Bismillah. Bengang. Sentap. Hancur. 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 Sentap. Hancur. Bengang. Rasa macam bengang. Bengang lah. Terkena lah kita. Seolah-olah macam tu lah. Jadi maktuban.
maktuban, telah pun tertulis. Tertulis di sisi mereka tu dekat mana? Dekat tiang, dekat lantai, dekat bangunan? Bukan. Fit Taurat, dalam kitab Taurat sudah tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah kan tadi saya sebut tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Bila Nabi kata, Nabi baca ayat ini kepada mereka dan kepada orang Islam, yang mereka telah mendapati namanya tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat. Mereka pun terfikir juga, bila masa Muhammad baca kitab Taurat? Bila masa dia baca kitab Taurat? Macam mana dia tahu nama dia ada dalam Taurat? Dah, orang Yahudi terfikir. Wal Injil, dan tertulis juga nama Nabi Muhammad di dalam kitab apa? Kitab Injil. Jadi orang yang mengaku ngikut Nabi Musa, maknanya kalau nak ikut, ikut betul-betul. Orang yang mengaku ikut Nabi Isa melalui kitab Injil, kalau nak ikut, ikut betul-betul. Cara ikut betul-betul ialah apabila datang sahaja seorang Nabi yang telah namanya disebut dalam Taurat, dalam Injil, maka dengan itu kamu harus mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang namanya telah disebutkan. Kerana itu adalah pesan Nabi Musa dan itu juga adalah pesan yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dekat sini je dah kira kalau main chess tu dah kira checkmate lah. Kira dah macam, itu rupanya dia punya tunjang utama yang dikatakan sebagai beriman. Kenapa dijelaskan iman kat sini? Kenapa tak jelaskan mereka beriman adalah mereka beriman dengan Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Itu ya betul. Tapi sekarang ni kan konteksnya sedang berhadapan dengan siapa ni? Yahudi. Yahudi. Betul. Tengah berhadapan dengan Yahudi, jadi cara mentakrifkan orang beriman tu sesuaikan dengan apa yang nanti bila dia dah percaya kepada Nabi Muhammad, automatik menyusul rukun iman yang 6 tu. Automatik lah. Kalau dah percaya kepada Nabi Muhammad, automatik yang 6 tu semua dia akan percaya, menyusul. Tapi sebelum nak pergi beriman kepada Allah, malaikat, nak cerita jauh-jauh, seolah-olah nak kata, wahai Yahudi, aku ni pun kau belum terima, macam mana rukun iman 6 nak diterima oleh Allah? Sebab nak masuk dalam agama Islam, mesti sebut nama Nabi Muhammad. Orang nak diterima syahadah, mesti sebut nama Nabi Muhammad. Dan Allah memang angkat sebutan nama Nabi Muhammad itu. Kita baca, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu wahai Muhammad sebutan namamu. Kan Allah angkat sebutan nama Nabi Muhammad. Contohnya apa? Azan. Dalam azan mesti ada sebut nama Nabi Muhammad. Setiap saat bergema di seluruh dunia, langit dan bumi, nama Nabi Muhammad tu disebut. Hatta orang baik pun menyebut, orang jahat pun menyebutnya, nama Nabi Muhammad. Yang kedua, bila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh sahut dengan selawat. Maknanya Allah angkat. Orang lain kalau disebut nama dia, kita tak jawab apa-apa, kita dengar gitu okey saja. Tapi nama Nabi Muhammad, kalau siapa tak sahut, Nabi panggil bakhil, kedekut. Kedekut. Tu kan angkat nama Nabi Muhammad tu. Yang ketiga, nama Nabi Muhammad ni nama yang wajib disebut dalam solat. Dalam solat wajib sebut, sebab tu ada syahadah. Kalau dalam solat tak sebut nama Nabi Muhammad, jawapannya memang tak sah solat. Yang pertama dalam tahiyat, yang kedua dalam selawat di dalam tahiyat. Maknanya diangkat sebutan nama Nabi Muhammad. Jadi diangkat tinggi. Sehingga yang keempat, orang kalau nak masuk Islam, Islam dia hanya dikira sah bila dia sebut nama Nabi Muhammad. Kalau tak sebut, mana boleh masuk Islam? Walaupun dia sebut sejuta kali la ilaha illallah, ni bagi yang belum Islam, yang dah Islam tak apa. Yang belum Islam, sejuta kali dia sebut la ilaha illallah, tapi dia tak sebut Muhammadur Rasulullah. Tak nak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Ya, jawapannya tak sah juga. Jadi, oleh kerana berhadapan dengan Yahudi ni, yang datang, yang berada, maka dia punya fokus dia adalah kepada ciri utama yang disebutkan sebagai apa yang dimaksudkan iman. Okey, sekarang peranan. Tadi image dia kan, dia punya identity lah, bukan image, identity dia. Sekarang peranan. Okey, apa peranan Rasulullah SAW? Ini sementara kita dekat Rabiul Awal ni,
Bagus juga kita ambil beberapa ayat ni yang berkaitan dengan Rasulullah kan. Yang seterusnya, yang kedua, ya'muruhum bil ma'ruf. Rasulullah adalah orang yang menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan. Jadi Rasulullah tak suruh mereka untuk mesti membuat sesuatu perkara-perkara yang di luar kemampuan. Tak. Suruh mereka buat perkara yang pelik-pelik. Suruh mereka buat perkara yang memperbodoh diri mereka sendiri. Tak ada. Semua tak ada. Hanya Rasulullah perintahkan buat kebaikan. Selama mana benda tu baik di sisi Allah dan Rasulnya, maka disuruh oleh Nabi SAW. Saya teringat ada satu kisah kan. Itu kisah dikatakan Rasulullah dengan para sahabat tu dalam satu majlis ilmu, pembelajaran, tiba-tiba melintas di sisi mereka tu ada satu orang, mungkin Arab Badui ke Arab apa, yang mana dia sedang membawa peralatan kerja untuk pergi bekerja mencari nafkah. Lalu ada sebahagian sahabat agak sinis sikit lah kerana dia tu sibuk bekerja tapi tak datang majlis ilmu bersama Rasulullah. Lalu perkara tersebut dijelaskan, ditegur oleh Nabi. Rasulullah menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh orang itu sebenarnya perkara yang baik kerana dia tidak berada dalam majlis ilmu, tapi pada masa yang sama dia ada keperluan yang mendesak untuk ahli keluarga yang perlu diberi makan. Lalu dia bekerja, bertugas, dan dia juga adalah sunnah Rasulullah mencari kasbul halal, maknanya berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber perolehan pendapatan yang halal untuk dia tunaikan tanggungjawab dia memberi nafkah. Jadi, okey saja. Yang penting ma'ruf, benda yang baik. Yang ketiga, wayanhahum 'anil munkar. Dan Rasulullah, dia adalah seorang Rasul yang akan menegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Jadi Rasulullah bukan menegah kebebasan, bukan menegah keseronokan, bukan menegah kegembiraan, bukan menegah apa, tapi Rasulullah cuma tegah kemungkaran saja. Kamu nak suka, kamu nak sukan, kamu nak main, kamu nak seronok, kamu nak ketawa, kamu nak apa, ada cerita dia. Tapi yang penting jangan sampai melanggar border kemungkaran. Itu je. Sebenarnya kita ni, manusia lah, bukan kita lah. Kita ni khusus, manusia ni secara umum. Kenapa dia merasakan kemungkaran tu sedap? Sebab dia menyangka bahawa kemungkaran tu sedap, ketaatan tu tak sedap. Kenapa orang yang, na'udzubillah, orang yang melakukan perbuatan zina, dia bersangka bahawa zina itu sedap. Zina itu seronok. Kerana dia belum dapat dan belum cuba seronok dalam ketaatan. Kerana nafsu dia mengatakan mungkar tu seronok. Kalau yang ma'ruf tak seronok. Nafsu dia kata gitu. Dan dia tertipu. Dan dia rasa seronok. Dia kata seronok. Jadi hati dia kata, oh zina tu seronok. Itu yang seronok. Itu yang best. Tapi setelah seseorang itu dia melawan hawa nafsu dia, dia tidak pergi kepada berzina, dan kemudian dia melalui yang namanya perkahwinan, dan kemudian dia menjalani perkahwinan dengan cara yang betul, akhirnya bila dia dah mula gesa hawa nafsu dia supaya menjalankan ketaatan kepada Allah, nanti satu peringkat dia akan merasakan bahawa sebenarnya ketaatan tu lagi sedap. Sebenarnya perkara ma'ruf tu lagi sedap, lagi seronok, lagi lega, lagi syok, lagi apa kita sebut, lagi best, lagi apa. Sebagai contoh, kalaulah satu orang gembira yang mana, walaupun kita taklah pernah melakukan, na'udzubillah min zalik, gembira mana satu orang yang berbuat maksiat, seorang lelaki dengan perempuan, dia berzina, kemudian dia merasa seronok dalam tempoh yang sekejap itu, dengan seorang yang dia berkahwin, kemudian anak dia sakit selama 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba didapati bahawa anak dia kembali sembuh, langsung tidak ada penyakit apa-apa lagi setelah daripada itu. Jiwa satu orang sebagai contoh, agak-agak seronok yang mana antara seronok dia melakukan perbuatan dosa dengan seronok anugerah perkahwinan tu Allah berikan yang namanya kemakmuran, kedamaian, kesihatan. Manusia yang berfikir secara waras pasti dia akan merasakan bahawa
anak menjadi sehat melalui proses yang namanya perkahwinan itu dia punya nikmat dia luar biasa. Luar biasa. Kita punya hati punya lega, punya sedap, punya seronok, punya rasa tenang, punya rasa tu, dia punya syok dia jauh lebih besar daripada perkara-perkara kemungkaran. Tapi kenapa ada orang buat kemungkaran? Kerana dia ditarik. Hawa nafsu dia, syaitan dia mengatakan itu yang seronok. Padahal tak seronok pun. Banyak perkara-perkara taat itu lebih menyeronokkan. Cuma dia tak cuba, cuma dia tak gesa, cuma dia tak latih. Kerana ada hawa nafsu. Sebab tu kita satu ketika dulu, mungkin kita fikir, baca Quran ni apa seronok dia? Mungkin dulu. Dan kita pun tak melihat bahawa baca Quran tu ada seronoknya. Sebab kita tak gesa nafsu kita. Tak tendang dia, tak pijak dia, tak belasah dia, tak tumbuk dia. Kita tak tumbuk dia. Tapi bila seiring hari ke hari, mungkin pengalaman kita bertambah, mungkin cara fikir kita berubah, mungkin kita punya pergaulan kita berbeza. Jadi akhirnya, bila kita ada dapat sesuatu perkara yang membantu nafsu kita tu dihenyak-henyak, dibelasah-belasah, diketuk-ketuk, dipukul-pukul, bila dia dah mula lembik hawa nafsu kita tu, maka kita dah tengok, rupanya baca Quran ni seronok juga rupanya ada sedap dia juga Sampai nanti kita punya syok kita tak sama dengan syok dengan benda yang mungkar yang mungkin dulu kita pernah terlibat. Tak sama. Dulu kita pernah huha-huha, kita ingatkan seronok. Tiba-tiba bila kita dah berjaya satu sudut lah, maknanya belasah kita punya nafsu yang entah apa-apa tu, kita pergi kepada yang ketaatan, lah rupanya yang ma'ruf ni lagi seronok punya. Dia punya syok dia punya jejak ke hati kita sampai dia macam tu rupanya. Nanti mula kita terfikir, kenapa dulu aku tak fikir macam tu? Sebab tugas Nabi tu, tugas Rasul ni diterangkan. Dia hanya menyuruh kamu buat ma'ruf saja. Dan dia memang menegah kamu daripada kemungkaran. Memang dia begitu tujuan utusan Rasulullah. Jadi bila diperkenalkan identiti utama seorang Nabi, seorang Rasul Nabi kita, mesti bendanya ada pengaruh yang betul-betul menguasai diri kita, yang akan memimpin diri kita untuk kebaikan kita. Mesti punya, confirm. Lagi-lagi bendanya dah tertulis di dalam Al-Quran. Mesti punya. Baik Kemudian, apa lagi? Peranan Rasulullah. Ini Maulidur Rasul ni. Mudah-mudahan Allah kita baca ayat ni, Allah tambahkan lagi rasa cinta, rasa rindu kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan insyaAllah. Kemudian, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, dan dia nanti akan menghalalkan untuk kamu perkara-perkara kebaikan. Benda-benda baik, dia akan halalkan. Maknanya boleh begini, boleh makan, boleh sentuh, boleh ambil, boleh. Halal ni bukan makan minum saja, benda-benda lain semua. Jadi kalau perkara itu benda yang baik, pasti Nabi halalkan. Dan benda yang halal, pasti benda itu ada kebaikannya. Kebaikan, di sisi syarak. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, dan dialah nanti yang akan mengharamkan ke atas kamu perkara-perkara yang khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith, perkara-perkara jijik, perkara-perkara kotor. Nanti dia akan terangkan. Ini umum saja. Kemudian, yang ni mahal sikit. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Dia ni merujuk kepada siapa ni? Nabi Muhammad SAW. Dia akan meringankan. Asalnya وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. Isra maknanya beban. وَيَضَعُ maknanya letakkan turun. Maknanya turunkan. Apa kita sebut? Turunkan. Ringankan beban. Bolehlah. Ringankan beban pun boleh. Meringankan beban mereka. Dan belenggu yang selama ini membelenggu diri mereka. Beban dengan belenggu ni apa? Undang-undang. Beban dengan belenggu ni apa? Kesusahan. Apa kesusahan yang ada pada orang Yahudi? Apa belenggu yang ada pada orang Yahudi? Orang Yahudi dulu, orang Bani Israel, ketika mereka dapat syariat yang ada di dalam kitab Taurat, sebab kitab Taurat tu dia bukan nasihat saja, dia ada syariat sekali. Dia ada hukum hakam, halal, haram dan semuanya. Di antara syariat yang berat di zaman Nabi Musa ialah, kalau satu orang nak bertaubat,
ada satu masa tempoh period tu, mereka kena bunuh diri. Kalau nak taubat kena bunuh diri. Contoh. Kemudian kalau mereka tu ada anggota badan mereka yang melakukan dosa maksiat, maka mereka kena potong anggota badan tu. Jadi kalau mencuri, potong tangan. Kalau buat dosa-dosa yang lain, kaki belasah orang, tendang orang, potong kaki. Jadi itu cara hukuman itu. Berat. Kemudian kalau mereka nak beribadah kepada Allah, mereka hanya kena beribadah di rumah ibadah, di rumah binaan yang dibuat khusus untuk ibadah. Jadi bila nak semayang aja kena cari tempat semayang yang memang dibina khas untuk semayang, baru boleh semayang. Kalau tidak dia kena cari, kan payah macam tu. Kalau dalam Islam kita memang cari tu sebab kita nak dapatkan tempat yang sesuai. Sebenarnya kita atas rumput, atas tanah, tepi jalan semua boleh semayang. Cuma kita tak biasa saja. Tapi mereka tu dulu undang-undangnya bentuknya macam tu. Dia punya Dia punya tanggungjawab dia lah. Dan kemudian kalaulah kata pakaian mereka terkena najis. Kita kalau terkena najis ada cara menyucikan. Gunakan air mutlak. Lepas tu basuh berapa kali. Kalau mughallazah pun basuh 7 kali. Salah satunya air bercampur tanah. Kalau dia najis yang mutawassitah, kita basuh sampai hilang bau, warna, rasa. Kalau najis mukhaffafah macam ni, buang ain dia dulu kalau begini. Ada hukmi, ada najis aini. Macam tu lah, benda-benda belajar. Itu syariat Nabi Muhammad. Syariat dulu, dikatakan bahawa zaman Nabi Musa, kalau baju pakaian terkena najis, kalau dia buka seluar, buka baju, dia buang yang kecil, buang yang besar, okey lah. Tapi kalau dah terkena najis, jawapannya baju tu kena potong. Baju tu kena potong, kena hilangkan najis tu dengan cara kerat baju tu. Susah nak kena kerat baju. Kita ada tak yang kena kerat baju? Datang perjumpaan JNI, tengok kenapa Hajah punya tudung terkerat-kerat aja. Saya potong semalam. Kenapa tudungnya dipotong? Saya ikut syariat Nabi Musa, kitab Taurat. Banyak cantik awak. Banyak cantik awak. Kita tak payah kerat, tak payah potong. Kita ada cara dia, syariat. Jadi Nabi Muhammad ini wa yadha'u anhum israhum, dan dia akan meletak turunkan bebanan yang tertanggung di atas mereka, yang selama ni kena potong, kena kerat, kena apa ni. Wal aghlal, dia akan lepaskan belenggu-belenggu. Asal makna zahir aghlal ni macam besi pasung ataupun ghillun dipanggil yang gari-gari tu. Tapi kat sini bukan gari dengan makna zahir, tapi bebanan dan belenggu, pengikat-pengikat yang terkena ke atas mereka. Dengan maksud ahli tafsir mengatakan bahawa itu dimaksudkan ialah undang-undang, aturan-aturan yang ada dalam kitab Taurat. Jadi oleh kerana itu, identiti penting Rasulullah ni sebab nak jelaskan pada orang Yahudi ni. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, maka kesimpulan dia, sesiapa sahaja orang-orang yang beriman dengan dia, first kali kena percaya. Percaya bahawa dia Rasul, percaya apa yang dia sampaikan, percaya dengan dia. وَعَزَّرُوهُ, dan memuliakannya. Ini kena mulia ni. Dan memuliakannya. Mudah-mudahan bila kita Maulidur Rasul ni salah satu daripada nombor 1 dan nombor 2. Wa'azzaruhu, dan memuliakannya. Yang ketiga, wa nasaruhu, dan menolong dia. Sebab itu kalau kita tolong sesama orang Islam, kita niat tolong umat Nabi Muhammad SAW. Niatnya gitu. Walaupun kita tolong saudara kita, tapi bukan saudara kita semata-mata, tapi ya Allah, macam mana cara aku nak berkhidmat kepada Rasulullah? Aku nak membantu Rasulullah. Rasulullah ni sayang kat umat dia. Jadi aku ni tolong umat Nabi Muhammad ni sebagai salah satu daripada jalan membantu Rasulullah untuk menyayangi umat dia. Rasulullah kan sayang sangat kepada umat. Dan Nabi ni tak pernah menolak permintaan pertolongan daripada umat di dunia dan di akhirat. Sampai Nabi punya nak tolong tu, dia punya doa yang makbul tu dia tangguhkan ke akhirat. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah.
Setiap orang Nabi itu semuanya ada satu doa mustajab. Yang confirm terus mustajab. Doa besar. Bukan doa kecil-kecil, tapi doa besar. Satu benda permintaan besar. Cuma Rasulullah kata semua Nabi-Nabi dah gunakan doa itu. Melainkan aku tak gunakan. Aku simpan dulu untuk di akhirat. Untuk memberikan syafaat kepada umat. Jadi, sampai benda yang diberikan special untuk dia pun dipikir orang. Baginda Rasulullah, benda yang special untuk dia dan Nabi-Nabi selain dia, dah diberi kepada dia khusus pun, dia masih fikir siapa? Dia fikir untuk umat dia. Jadi yang special untuk dia tu, dia nak alihkan manfaat tu kepada umat. Jadi kita ni tolong orang ramai ke tolong siapa-siapa. Niat kita, ya Allah, wahai ya Allah, Nabi sangat sayang kepada kita semua. Jadi kita, jadi tolong. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu. Yang keempat, mestilah mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya. Cahaya kat sini, ulama ada tafsirkanlah Al-Quranul Karim. Ataupun syariat baginda Nabi yang telah diturunkan bersama dengan dia. Orang yang melakukan ini, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Jadi kita ni syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita ni ada 4 ciri ni. Amanu bihi. Kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan segala apa yang disampaikan. Wa'azzaruhu. Kita memuliakan Nabi. Salah satunya kita mengenang nikmat kelahiran Rasulullah. Dan kita banyakkan selawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan di sepanjang bulan ini kita tambahkan lagi bilangan selawat kita. Masa tengah bawa kereta boleh, masa tengah nak pergi klinik boleh, masa perjalanan ke pasar boleh, masa nak pergi ziarah anak boleh, masa itu boleh, macam-macam masa boleh. Tengah siapa uzur pun boleh juga. Wa nasaruhu. Wa nasaru, kita nak tolong Rasulullah, banyak sudut. Tolong umat Nabi, tolong agama Nabi. Rasulullah SAW mudah-mudahan gembira dengan apa yang kita buat. Kita tak dapat tolong sehidup, sezaman dengan Nabi, tapi ada banyak perkara yang boleh kita bantu. Mudah-mudahan siapa yang memberi sokongan bantuan dan usaha berterusan kepada Gema Nur Iman ni, Allah masukkan dalam track yang sama, iaitu membantu Rasulullah, mudah-mudahan. Wattaba'u, dan mengikut cahaya yang diturunkan bersama dengan Nabi, iaitu Al-Quran dan iaitu syariat, maka dia adalah orang yang berjaya. Jadi, mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni bermanfaat. Ada teka-tekinya, ada ayat Al-Qurannya, ada kisahnya, ada cerita berkaitan dengan orang Yahudinya. Mudah-mudahan ada juga kita sebut pengharapannya, dan mudah-mudahan doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairal jaza. InsyaAllah kita berjumpa dalam sesi yang mendatang. Mudah-mudahan Allah berkati semua dan Allah rahmati semua. Dan saya dengan ini, dengan rendah hati, mengembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun sudi bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan segala doa kita pada pagi ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat kita membaca kalamullah dan berdoa bersama-sama secara berjemaah tadi. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Sempena Maulidin Rasul, tambahkan rasa rindu, cinta dan muliakan Rasulullah. Teruskan berselawat, mudah-mudahan mendapat syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, tambah ilmu kita pada pagi ini. Dan tidak lupa juga Gema Nur Iman merakamkan sanah hilwah kepada yang menyambutnya pada hari ini. Semoga dengan bertambah umur, maka bertambah sempurnalah pula iman kita dan Allah mudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman dan juga pada para jemaah yang mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan kita renunglah kata-kata Ali bin Abi Talib. Apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dalam redha dan rahmat Allah. Dan untuk makluman semua, kuliah kita pada pagi ini ialah sebentar lagi
Mungkin Ustaz akan masuk sekejap lagi bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf. Itu kuliah duha, tafsir surah An-Nur. Jadi bagi ada yang kelapangan waktu, teruskan bersama di Google Meet Gemma Nur Iman untuk kita dapatkan ilmu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Fadil nanti. Bagi yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan di mana pun kita berada pada pagi ini. Sebagai penutup tirai kuliah pada pagi ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup tirai dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Sama-sama.